لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Maksudnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institusi Hizbah merupakan lembaga yang berfungsi mengawasi dan menegakkan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Kata Hizbah berasal dari bahasa Arab yang bererti pengawasan atau pengaturan. Institusi ini dapat ditemukan di beberapa negara yang menerapkan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sehubungan itu, ada di kalangan ahli ilmuwan Islam mendefinisikan institusi Hizbah sebagai satu badan pengawasan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengawasi kegiatan individu dalam perkara yang berkaitan dengan akhlak, agama dan ekonomi, iaitu kehidupan sosial secara umumnya dengan tujuan mengekalkan keadilan dan kemuliaan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam dan bersesuaian pula dengan suasana persekitaran dan masa. Peranan utama institusi Hizbah adalah menjaga agar masyarakat mematuhi hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, moral dan aktiviti ekonomi. Mereka bertugas memastikan tuntutan kewajiban agama, memerangi perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, serta melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat Muslim. Dalam perundangan Islam, Hizbah merujuk kepada pemantauan dan pengawasaliaan aktiviti perdagangan dan perniagaan. Ini semua termaksud memastikan amalan perdagangan yang adil dan mencegah urus niaga yang mempunyai unsur penipuan. Para pegawai Hizbah bertanggungjawab memeriksa pasaran, menetapkan harga dan memantau kualiti makanan. Namun, pada zaman moden ini, skup Hizbah telah meluas, melangkaui perdagangan. Ia kini merangkumi pelbagai isu kemasyarakatan, termasuk moral dan etika sosial. Sejarah menunjukkan bahawa kewujudan institusi Hizbah berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Islam ialah agama yang menganjurkan manusia supaya melakukan amal makruf dan mencegah daripada melakukan kemungkaran yang boleh merosakkan masyarakat. Amalan Hizbah telah dibuktikan dengan jelas pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat hadis-hadis yang menunjukkan perlakuan Hizbah. Antaranya, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Al-Tirmizi 1980 bahawa Rasulullah SAW pada suatu ketika telah berjalan melalui satu longgokan makanan di pasar. Lalu, baginda Rasul telah memasukkan tangannya ke dalam longgokan tersebut. Baginda tersentuh sesuatu yang basah. Lantas, Rasulullah bertanya kepada penjual itu, "Apakah semua ini?" Jawab penjual tersebut, "Makanan ini terkena hujan." Nabi Muhammad bersabda, "Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas supaya dapat dilihat oleh orang ramai?" Baginda Rasulullah menyambung lagi, "Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami." Institusi Hizbah dalam muamalah negara berperanan untuk memastikan barangan yang dipasarkan adalah halal dan mematuhi kehendak syarak, iaitu ekonomi Islam mempunyai identitinya yang tersendiri. Ia bukanlah semata-mata diasaskan bagi mendapat keuntungan tanpa mengambil kira kesan sampingan terhadap agama dan mudarat yang mungkin timbul kepada anggota masyarakat. Sehubungan ini, Islam menetapkan setiap barangan yang dipasarkan hendaklah dipastikan halal dan bermanfaat kepada pengguna. Barangan yang haram dan boleh mendatangkan mudarat pula hendaklah ditegah daripada dijual kepada masyarakat. Sebagai contoh, penjualan babi, arak atau minuman yang memabukkan, patung berhala, salib dan seumpamanya adalah diharamkan oleh Islam.
Kebenaran untuk memperniagakan barangan ini akan memudahkan manusia melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung berhala. Institusi Hizbah dalam soal ini berkuasa dalam urusan penjualan halal dan haram demi menjaga kesucian umat Islam. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini, terdapat banyak umat Islam yang meminum arak sedangkan mereka tahu ianya haram dan dilarang dalam Islam. Oleh itu, tindakan yang sewajarnya harus diambil seperti menghukum mereka yang terlibat bagi mengelakkan hal ini terjadi. Kesimpulannya, institusi Hizbah memainkan peranan penting dalam memastikan barangan dipasarkan adalah halal dan memenuhi kehendak syarak demi mengelakkan kemudaratan umat Islam. Sebagai tambahan, walaupun institusi Hizbah mendapat banyak kritikan, Hizbah mempunyai banyak manfaat. Ia menggalakkan tingkah laku beretika dan kesadaran sosial. Ia menggalakkan orang ramai untuk bertanggungjawab satu sama lain dan tidak menggalakkan tingkah laku yang tidak bermoral. Sistem Hizbah berfungsi sebagai pencegah jenayah dan mewujudkan masyarakat yang lebih selamat dan terjamin. Di samping itu, peranan Hizbah berfungsi sebagai pelengkap kepada sistem perundangan umum yang mungkin tidak dapat menangani semua isu kemasyarakatan. Kesimpulan daripada institusi Hizbah ialah institusi Hizbah begitu penting bagi mengekalkan tata susila yang baik di kalangan umat. Dalam melaksanakan pengawasan moral atau Hizbah, seorang pelaksana Hizbah perlu sedar bahawa tugasan seorang muhtasib adalah begitu luas dan komprehensif, iaitu untuk memeriksa, memantau dan membetulkan kesilapan. Muhtasib harus mampu membuat keputusan dengan serta-merta dan sopan, tidak mengira tempat atau masa, selagi mana dia menjaga kemaslahatan umum dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adat dan uruf serta amalan yang diterima masyarakat setempat. Setiap pegawai muhtasib atau penguatkuasa agama perlu berlaku profesional dan mematuhi setiap kriteria dan etika yang telah digariskan oleh syarak. Mereka perlu menyedari bahawa kewajipan yang dilakukan merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya akan dihisap di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Amat besar kebenciannya di sisi Allah. Kamu memperkatakan sesuatu yang tidak melakukannya." Al-Quran As-Saf ayat 2 hingga 3. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, "Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berakal?" Al-Quran Al-Baqarah ayat 44. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan Hizbah memiliki peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim baik dalam bidang agama maupun pembangunan keilmuan Islam. Hizbah dapat mendukung dakwah Islamiah dan pembinaan intelektual dalam ajaran Islam. Hizbah perlu diintegrasikan dalam sistem pembangunan negara sebagai saran konkret untuk menjaga kesucian ajaran Islam serta memperkuat integriti dan kesejahteraan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Justru, sewajarnya amalan-amalan positif dalam institusi Hizbah perlu dijadikan pendoman dan panduan dalam membangunkan satu sistem ekonomi Islam yang benar-benar mantap dan mampan. Saya tutup video ini dengan surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Terima kasih kerana menonton dan kami harap anda telah mempelajari sesuatu yang baru pada hari ini.